Okay, so siapa yang masuk kemudian tu attendance tu kejap lagi pun tak apa, don't worry. Kan? Saya guna apa tu, apa kita panggil? Saya guna extension, jadi dia akan capture student masuk, berapa lama student masuk, and canggih lah juga kan. Okay, so apa yang kita buat hari ni lah. Kita recall sikit apa topik minggu lepas, okay, and then kita go through new chapter, okay. So okay, so mungkin apa tu, sama macam minggu lepas, mungkin you boleh recall sikit kan apa yang you ingat kan. Mungkin saya share juga link dekat sini lah kot, senang kan, dekat chat kan. So in 3 words, apa yang you ingat sikit pasal minggu lepas kan, apa yang so just klik link tu nak join kan, ataupun boleh apa tu join dengan kod kan. Okay. So what do you remember? Tak kisahlah apa-apa je apa yang awak ingat daripada minggu lepas kan. Yang lain? Baru seorang je. Product, promotion, price, customers, okay. Jadi service, okay, good, good. Yang lain? Kalau tak ada 3 perkataan tak apa, satu pun tak apa. Satu pun tak apa. Kan?
hospitality industry. Okay, marketing for P, needs, tangible, okay, wants, demand. Right, good. Okay, okay. Needs, demand, wants. Alright. Price, service, okay. Hospitality industry, okay. So ramai ingat pasal produk kan. Sebab yang tu yang selalunya bila kita sebut pasal marketing kan, kita cakap pasal produk kan. Okay. Promotion, service kan. Okay. Okay. Tangible. Okay. So ada yang ingat lah. So tangible, intangible kita ulang balik minggu ni sikit. Kan? Not sikit lah. Memang di core minggu ni apa yang kita akan buat. Right? So thank you for responding. 12 orang yang respon kan. Yang lain tu kan. Try to participate kan. Bukan apa kalau tak dia jadi macam lesson ni. Saya tahu saya bukan depan awak secara fizikal, meaning awak bukan duduk depan saya kan. So kalau student duduk depan saya, selalunya saya jalan bawa mic, saya bagi mic dekat mulut kan. So okay, so describe 3 perkataan apa yang awak belajar minggu lepas. So itu apa yang selalunya saya buat dalam kelas lah kan. So saya tahu online learning is not something yang apa tu yang you experience sebelum-sebelum ni. Maksudnya um, apa 20 tahun awak belajar kan, 20 tahun awak belajar, semua secara fizikal kan. Um, tapi kalau kata pasal umur lah kan, in terms of learning, orang yang lebih fleksibel, orang yang lebih nak perubahan ataupun belajar benda baru, pada saya this is learn something new and learn something new um, is that orang yang lebih cepat maju ke depan kan. Sebab tu saya challenge diri saya untuk belajar benda baru setiap almost every day, kalau kata tak boleh hari-hari, sebulan sekali, and learn something new, buat teknologi ke kan, baca benda baru ke kan. Saya tahu zaman you probably tengok TikTok apa semua kan, tapi TikTok apa pun boleh guna dalam education kan. So sebab ada banyak je orang guna kan. Ah, So pada saya lah kan. So challenge diri, belajar benda baru, terima benda baru kan. So that you will be better kan. By the time you habis degree you 4 tahun, tak ada 4 lagi 3 tahun kan you nak habis degree kan. Kan. By the time you habis degree 3 tahun, you akan jadi sangat valuable kepada organisasi. Kan. Okay. So thank you for those responding. Okay. Um, tak nampak eh. Ah. Satu.
Oh, ni belajar benda baru minggu ni kan saya nak test. Macam mana nak bagi awak nampak saya dekat dalam kuliah ni. Sekejap kan. Sebab bila saya tengok video minggu lepas, saya nampak apa tu, you nampak slide je kan. So, I'm trying something new. So be patient sekejap ya. Mas, boleh nampak slide ke? Tak nampak. Tak nampak eh? Hmm. Ni pun tak nampak eh? Nampak. Nampak eh? Nampak. Nampak? Alright. Okay, good. Alright. Okay, so trying something new maksudnya kena sabar, kena ulang-ulang sampai dapat kan. Okay. So that's, you boleh nampak saya dengan slide waktu yang sama kan. Okay. So this is apa yang you dah respon kan. So apa yang kita buat minggu lepas. Okay. So ada yang sebut produk, ada yang sebut marketing tu adalah apa kita panggil price kan. Okay. Ada marketing itu price, hospitality industry itu sendiri kan. Ada yang describe tadi apa tadi customers kan. So marketing solve customer problems kan. Most of the time and kita try our best to solve people's problem. Okay. But why is it so hard and to solve someone problem kan? Kenapa susah sangat nak solve problems? Okay. So itu apa yang kita akan discuss hari ni kan. Kenapa dalam marketing walaupun nampak macam simple kan, sampai satu semester ada orang belajar bertahun-tahun kan, termasuk saya sendirian belajar bertahun-tahun because marketing evolve daripada segi medium penyampaian. Sekarang marketing sekarang lebih menekankan content and so saya rasa you pun familiar content creator kan, orang panggil kan. Dulu benda ni bukan kerjaya pun kan. So bila apa tu ada content panggil lebih macam contohnya lah wordings ataupun video ataupun gambar lebih penting berbanding sebelum-sebelum ni yang saya belajar pasal marketing kan. So you tengok marketing zaman baru, saya tengok involvement by in 10 years or kita kata 3 tahun lah, 3 tahun you nak pergi kerja, you akan nampak perubahan apa yang akan berlaku kepada marketing kan. So kalau kata sains kan, pada saya lah, saya datang daripada diploma farmasi kan. Masa saya masuk fakulti hotel dekat UiTM dia panggil hotel um, pelancongan dan hotel dan pelancongan. Okay. Fakulti pengurusan hotel dan pelancongan. Okay. Masa dekat UiTM saya struggle tahun pertama sampai tahun akhir lah, senang cerita lah, saya struggle macam mana nak jawab soalan exam kan. Sebab selalunya dekat dalam farmasi saya hafal je. Hafal lah apa-apa pun. Hafal biologi ke, ada yang mungkin yang pernah ambil sains kan kat sekolah kan. Okay. So, ataupun matematik kan. 1+1=2 kan contohnya kan. So, kita hafal je apa yang berlaku dekat dalam apa tu. Okay. Apa yang berlaku. Tak boleh letak. So, apa yang berlaku dekat dalam dalam buku and then dalam exam tulis je balik apa formula dia. So bila masuk fakulti hotel dia tanya macam tadi lah contohnya kan, explain experience awak, explain your experience in terms of customer service and how do you relate this with. Lepas tu dia bagilah adalah rule nombor 1, rule nombor 2, rule nombor 3 contohnya kan.
saya kan mula-mula macam mana aku nak jawab soalan ni kan. Sebab complicated bila kita nak jawab soalan yang pada kita is kita buat hari-hari kan. Contohnya orang tanya pasal produk kan. Kita consume hari-hari, kita consume produk kan. Tapi bila orang tanya, okay, macam mana nak menghasilkan produk yang lebih bagus daripada apa yang you ada sekarang. Contoh kan, cawan kan. So, kita ada cawan. Okay, so ada brand kan. Tak tahulah tahun bila punya cawan Nescafe kan. So bila kata Nescafe nak buat a new branding kan, dia kata saya tak nak cawan segi empat. Cawan ni segi empat kan, saya tak nak cawan segi empat kan. So saya nak bagi hadiah dekat customers tapi bukan dalam bentuk cawan, dalam bentuk virtual. Macam mana nak bagi hadiah dekat customers? Okay. So tu problem yang dalam hospitality industry, especially dalam marketing, perlu selesaikan. Sebab apa relevannya ada cawan ni? Contohnya kan. Sebab customer masih tanya, rumah aku pun banyak cawan kan. Saya bila orang bagi hadiah cawan tu lah pertama kali, benda pertama saya akan cakap, kan selalu macam butan betul suka bagi cawan kan. Saya kata boleh tak jangan bagi cawan tahun ni kan. Tu memang selalunya ayat saya lah kan. So diorang selalu macam merasa offended kan. Saya kata tak ada, rumah saya ada banyak cawan. Tapi saya duduk seorang je kan. Saya guna cawan yang sama hari-hari kan. Saya kata tak perlu banyak cawan. Tu contoh kan. So this is engaging. So kalau dalam mathematics and science kita kata problem equal to X, tapi dalam hospitality, dalam tourism service, dalam wellness, dalam fitness services, kita describe problems dengan X, Y, Z, W contohnya kan. So terlalu banyak kita panggil variable lah. You tak belajar lagi research math kan. Terlalu banyak sebab kenapa orang suka sesuatu produk, kenapa orang tak suka sesuatu produk ataupun services. Yeah. So this is apa yang kita akan buat minggu ni. Okay, service characteristic. Why managing service in our industry, in our service industry is difficult kan. So susah kan nak buat kan. Okay. So ada dua, sebenarnya ada tiga kan benda yang you perlu belajar, tapi bila saya go through, I think benda yang you perlu ingat adalah satu, service culture and second, service characteristics. Why is it important? Okay. So so kita kata if you are not taking care of your customers, your competitor will. Okay. So saya minta minggu lepas punya assignment kan, tutorial assignment, and so I'm trying my best to bagi soalan tutorial supaya you boleh sentiasa relate dengan next lesson. Maksudnya soalan tutorial minggu ni untuk minggu depan, and so that every lesson bila you naik je chapter 3, you faham apa benda yang you buat sebelum ni, and so samalah macam yang ni kan. So semalam saya go through, ada 4 orang je baru reply kan. So saya go through siapa punya, Hazirah punya kan. So Hazirah dengan siapa seorang lagi kan. Dua-dua buat buku, satu buat buku pasal poem, puisi kan. So seorang buat pasal novel kan. So seorang dua-dua nak membeli kan. So sebab ada time limit kan. Saya nak beli novel tersebut kerana saya tunggu promosi tu jarang-jarang ada, betul kan. Sebab tu kenapa you beli juga buku tu. Okay. And apa lagi, seorang lagi kata this is my favorite websites because of the things that they offer on the website, much more specific to your needs kan. Menjawab apa yang you perlukan. Okay. So kenapa saya minta you buat assignment tu kan, untuk siapa yang tak buat lagi kan. So kenapa saya minta assignment tu, supaya you faham kenapa customer buat pemilihan tu. Tak kisah you beli ataupun tak beli kan, tapi kenapa you buat pemilihan tersebut kan. So jawapan tu datang daripada diri awak sendiri. Okay. So kenapa awak pilih, mungkin orang macam saya kan, contohnya kan, saya tak baca puisi katakan contohnya kan. So saya tak baca puisi, jadi mungkin saya tak pergi dekat apa yang Hazirah recommend. Mungkin saya pergi dekat website lain kan. Contohnya saya selalu beli buku dekat Kinokuniya kan, bukan online kan. Bukan sebab kita panggil dia
a brand bookstore, and saya selalu pergi situ sebab selalunya title saya cari tempat lain tak jumpa. And so one of the largest buku yang daripada international punya publisher yang jual dekat situ. So selalunya saya beli kat Kinokuniya sebab dia selalu the first one yang offer. And so kalau nak daripada rumah nak pergi KCC sekarang dah tak boleh, jauh kan. So selalunya saya beli online dan ada spesifik hari sebab dia hanya offer discount online, contohnya hari Isnin kan, hari Isnin saja. So every hari Isnin saya kena login, katakanlah setiap bulan kan, katakan nak beli buku saya kena login hari Isnin sebab nak dapatkan diskaun that 25% hari Isnin tu. Tu contohnya lah. And so pada saya value dia adalah saya kena masuk specific time waktu bila untuk membeli benda buku yang saya nak. So tu yang kenapa agak susah untuk kita manage sebab setiap orang permintaannya terhadap produk yang sama adalah berbeza dan terhadap servis bila kita membeli buku itu adalah servis yang kita gunakan. Okay? So this is apa yang mungkin you dah familiar dengan intangible. Okay, intangible kita buat minggu lepas. Okay, so minggu ni tambah lagi 3 keywords: inseparability, variability and perishability. So jangan risau kan, tak payah hafal. Nanti you biasa sebab kita akan ulang-ulang terms yang sama. Okay, so untuk tangible, okay, kenapa kita panggil dia tangible kan? Tangible adalah benda yang boleh dipegang, contohnya cawan, pen kan. So ni benda yang kita boleh pegang. Okay. So bila kita boleh pegang tangible kan. So bila kita boleh pegang, lebih mudah kita nak valuekan benda tersebut kan. Contohnya kan, saya selalunya beli pen bawah RM1 ataupun bawah RM2 kan, tu saya lah kan. Tapi saya beli pen ikut jenama, tu saya sebagai pengguna kan. So saya beli pen ikut jenama sebab pada saya tak pakai ni brand Faster kan. Kadang-kadang saya beli brand G-Soft, is it? And so itu saya lah kan. So lebih mudah kita nak value perkara tersebut kan. So kalau pen tu jual harga RM16 kan, contohnya kan kita willing nak bayar sebab apa kan. Ada je pen yang mahal, contohnya chauffeur pen kan, tu antara pen yang mahal lah kan. Tapi bila dalam servis kita tak boleh pegang experience kita kan, kita suka perasaan suka tu tak boleh nak pegang, tu kita panggil intangible. So bila depan perkataan tersebut ada macam you belajar bahasa Inggeris kan, ada ada unhappy, in, itu maksudnya kata lawan dia. Okay? So intangible adalah kata lawan bagi tangible. Okay? So saya panggil, ni saya punya interpretation intangible selepas berapa tahun saya belajar kan. Selepas beberapa tahun saya belajar pasal servis kan. So saya interpretasikan intangible sebagai benda yang tak boleh test drive. So sebelum kita nak experience perkara tersebut, kita tak boleh test drive. Okay. So contohnya kalau benda yang boleh pegang, katakan pen kan, senanglah bagi contoh pen. Okay, so kalau kata pen, katakan kan, kita boleh conteng dulu kan dekat kertas kan, sebelum kita beli kan, tengok keluar ketak dakwah dia, smooth ke tak, tulis kan. Ataupun colour ni aku suka ke tak kan, saya suka beli pen colour-colour kan, cuma selalunya kat office saya bawa colour ni je lah kan. Hitam, tak hitam, biru, tu yang paling senang kan. Dulu saya bawa warna purple ataupun warna orange bila nak sign attendance. Orang selalu pelik kan, saya punya attendance sign warna orange kan. Saya selalu beli kan, colour orange ataupun purple kan. Okay, so kita boleh test drive pen, tapi kita tak boleh test drive service. So sebelum you beli servis tersebut, kan, kita tak tahu pun sebelum awak sampai hotel tu ke, contohnya sebelum awak sampai spa, kan, awak tak boleh nak test macam mana orang orang tu buat facial sedap ke tak. Tu kan. So you tak tahu pun. Okay, so itu apa yang saya interpretkan sebagai intangible. So ni definasi dia kan. So major characteristic of service that cannot be seen and cannot be tasted, cannot be felt, cannot be heard. So sebelum kita menggunakan servis tersebut, kita tak boleh cuba.
Okay. So tak apa, yang ni you bacalah kemudian kan. So saya suka bagi example dalam kelas kan. So kalau you tengok slide saya ada 95 kan. Sebab gambar je banyak kan. Jangan risau, banyak slide tu. Okay. So minggu lepas saya bagi contoh pasal cinema. Okay. So intangible. So tangible pasal cinema. Apa yang you rasa tangible pasal cinema? Kan? So katakan empuk kerusi kan. Ada orang pilih panggung wayang sebab kerusi tak? Tak. Tak. So selalunya you pilih sebab apa? Sebab Jenis skrin besar. sebab skrin? Skrin Sebab skrin besar. sebab skrin besar. Sound system bagus. Kan? Jenis movie, ada yang jawab Fatihah kata jenis movie. Okay. Jenis movie yang dia mainkan kan. So ataupun tiket available kan. Katakan especially kalau movie popular kan. Area you ada 2-3 cinema. Semua tiket sold out. Tapi ada satu cinema yang ada you pergi walaupun jauh kan. Itu contoh dia. Kan. Masa duduk UK paling dekat cinema 20 minit masa tu kan. So sekarang senang. Ruang luas. Okay. Kawan saya dia pilih sebab dia tak suka gelap. Jadi dia ada lampu juga sikit dalam wayang tu. Jadi dia tak boleh terus gelap kan. So banyak pemilihan kan. So lampu, lighting, kerusi, sorry bukan kerusi, apa tadi? Apa kita panggil? Screen kan. Tu benda tangible yang kita nampak dan kita boleh pegang kan secara fizikal kan. Ataupun popcorn kan. Saya dulu pilih pergi JSC sebab popcorn lagi sedap daripada TGV kan. Tu saya dululah kan. Masa zaman student rajin tengok movie kan. Sebab banyak masa lapang kan dulu masa jadi student kan. Okay. So apa tu, itu tangible kan. So contohnya 4D. So dalam gambar ni contohnya 4D punya spec kan. So itu benda yang kita boleh pegang. Tapi intangible, bila balik movie tu kita suka ke tak? Kan? Seronok ke tak movie tu contohnya kan. So katakanlah dah lah bayar mahal kan. Sekarang berapa ringgit tengok movie? 16 18 betul ke? Kan? Saya pernah pergi yang paling berapa belas? 14. 14. Okay. So ada movie 14, ada 16 betul. Kalau kata yang popular punya movie selalunya lebih mahal. Saya pernah beli yang Bini bin ada bin bag dalam panggung wayang tu 20 lebih ke berapa kan. Sebab masa tu dah sold out sangat dah tiket. Oh bukan. Dah tak ada sangat dah show. Saya tengok lambat kan. Movie kan lepas 3 minggu kan tak ada. Kan. So movie kan lepas 3 minggu selalunya kan show dah tak berapa ada kan. Kadang-kadang saya tengok lambat kan. Sebab duduk Kelantan kan tak ada panggung wayang kan. Balik KL sebulan sekali tengok filem dah habis. Okay. So terpaksa bayar yang mahal kan. Betul? So, Arif kata 150 pun ada. Memang 150 pun ada kan. Memang mahal. Tapi orang Malaysia willing nak bayar sebab bukan kata orang Malaysia je. Customer willing nak bayar walaupun pada you macam ridiculous kan. 150 kan. Tengok movie dah lah 3 jam je kan. Dah lah bukan boleh bawa balik pun bini bag tu ke, kerusi tu ke, popcorn tu ke kan. Okay. So, tapi experience kan. Kena pergi tengok juga apa the end game katakan. Sebab dah habis tengok semua Avengers kena tengok juga penutup kan. Tu yang paling stres kalau tengok franchise movie pada saya lah kan. So you kena tengok juga penutup tu kan. Tak sama feel tengok Astro First dekat rumah dengan tengok dekat panggung wayang kan. So sebab saya suka beli Astro First tapi selalunya kena kutuk kan. Saya suka beli Astro First sebab ada budak-budak dalam rumah kan. Jadi budak-budak suka tengok ulang-ulang. So nanti masa kita buat target market nanti kita tengok pasal budak-budak. And very interesting market. Maksudnya kita zaman muda lah, you all zaman muda kan. You tengok konten yang sama je ulang-ulang sampai you rasa you dah hafal benda tu. Kan. Sebab tu Didi and Friends saya kata ikon nombor 1 kat Malaysia. Kan. So lagi 10 tahun saya kena bagi contoh, kalau saya masih mengajar saya kena bagi contoh Didi and Friends dalam kelas. Sebab itu generasi yang membesar dengan lagu Didi kan. So you punya generasi tak sempat Didi kan. So Didi anak saudara you probably kan. So this is the generation. Okay. So tangible benda yang kita boleh pegang, intangible experience. Suka ke tak movie tersebut. Tu contoh dia.
So, apa masalah daripada segi marketing bila mana servis berkenaan intangible. So, servis kita tak boleh simpan. Contohnya tak boleh simpan, katakanlah satu panggung wayang tu ada 50 seating contohnya kan. So, tapi orang yang beli katakan dari waktu kelas macam ni kan. Apa tu 10 orang je beli. Selalunya kan show yang awal-awal kan panggung wayang tak penuh kan. Okay, so 10 orang je beli. So lagi 40 dia tak boleh simpan, carry forward. So 50 yang seat yang sekarang ni tambah lagi 40 yang tadi tak jual pukul 9 pagi. Tu contohnya. So dia tak boleh carry forward. Tu maksud dia kita tak boleh inventory kan apa servis yang ada. Okay? So kita tak boleh simpan. Tapi kalau kata tak guna pen hari ni, tak habis pun kan. Esok boleh guna lagi, sambung. Tu bezanya tangible pen dengan intangible. Okay? Tak boleh simpan servis tersebut. So kalau kata you tak jual seat panggung wayang pukul 9 pagi, you tak jual habis, so yang mana yang 40 kerusi yang tak jual tu you rugilah. Kalau kata tadi berapa? RM19, RM19 kali 40. So you rugi untuk panggung wayang sebab you kena buka juga panggung wayang walaupun seorang je tengok. Kan? So itu problem dia. Okay? So so problem kedua yang kita kata senang lah, pricing ya. Tu tadi saya bagi contoh kan. Saya fokus ya. So pricing agak susah sebab masing-masing punya suka kan. Maksudnya Arif punya suka, siapa tadi, Najah punya suka, Fatihah punya suka, lain interpretasi suka tu. Okay? Berbeza-beza. Okay? So tak apa, you boleh baca. Okay. So, bila kita cakap pasal services marketing, so macam mana kita nak bagi orang suka dengan destinasi kita, kan? So, itu yang gunanya kepentingan branding, especially dalam marketing, dalam destinasi. Okay? So, yang paling selalu you tengok Malaysia truly Asia, kan? Masa Malaysia mula gunakan tagline ni berapa 10 tahun lepas lebih kurang ke 15 tahun lepas. Malaysia gunakan tagline ni ramai orang jealous kan. Sebab bila kita cakap pasal Malaysia truly Asia, kalau you tu fikir je pasal apa saja negara Asia. Masa saya duduk dekat UK, bila saya tanya pernah datang Malaysia tak? Diorang tak pernah datang Malaysia. Okay, so saya tanya paling jauh you pergi negara mana? Sebab tu saya masa soalan orang tanya Malaysia kat mana kan. Saya tanya paling jauh you pergi negara mana? India. Kan? So daripada kenapa saya faham kenapa British orang UK tak sampai Malaysia sebab naik flight daripada UK ke Malaysia direct flight 13 jam. Okay. Tapi daripada Malaysia ke daripada India ke UK 8 jam je. So half perjalanan tersebut. Okay. Sebab tu kenapa paling jauh dia orang pernah pergi India kan. So kalau kata you tu fikir apa sahaja negara Asia, so saya tanya, so you tahu negara apa kan? So selalunya dia akan bagi contoh, dia tahu India dekat mana, dia tahu China kat mana. So kita Beijing kena bagilah. Tak pernah tapi dia orang tahu lokasi. So bila describekan geografi ya. So saya tahu pelajar tourism yang belajar geografi kan, saya kata okay, so daripada UK you pergi straight dalam map tu world map, you pergi straight and then you turun south kan, turun south, yang tu diorang belajar lah. And so you pergi ke timur and then you turun south, you jumpa Malaysia, saya kata macam tu. So that's the way you describekan negara daripada segi geografi. Tapi bila daripada segi branding, bila kita cakap dia pasal truly Asia, when we talk about China, we talk about India culture, sebab diorang tak familiar dengan Malay culture kan. Tapi dia tahu Muslim kan, sebab diorang suka pergi Morocco kan. Okay? So bila you cakap saja pasal Asia, dia akan sum up kan, this is Malaysia. And so is considered salah satu branding destinasi yang berjaya lah. Nama Malaysia Truly Asia, sebab tu Malaysia tak pernah tukar dia tagline selepas dibrandkan sebagai Malaysia Truly Asia. Okay, so saya bagi contoh lain, mungkin you familiar I love kan, sekarang ada I love KL, katakan kan, I love KB lah, I love KT lah, tapi the origin of I love sebenarnya New York.
Okay. So this is icon, even is actually trademark pun. I love New York ni. So dia punya iklan started in 1970s lah, lebih kurang kan. Okay. So dia consider one of branding yang berjaya, walaupun dia hanya sebenarnya dia brandkan New York sahaja. Maksudnya apa tu, iklan tourism tu untuk bandar tersebut, New York spesifik kan. Tapi bila orang sebut pasal New York, orang akan sebut pasal Amerika. Okay, so is consider one of apa tu, destination branding yang berjaya. Okay, so saya bagi contoh yang paling simple lah kan. Okay, so kenapa saya share Philippines kan? Yang bawah tu you tengok beautiful, sebab yang tu Philippines. So Philippines gunakan social media, nanti kita go through. Apa tu, is more fun in Philippines. So gambar yang you tengok beautiful tu bukan gambar tourism dia, bukan daripada orang tourism. Dan tu adalah gambar daripada orang yang share gambar-gambar diorang melancong di Philippines dan local Philippines sendiri. So bila dia ada banyak gambar tersebut, so apa yang tourism Philippines buat, dia createkan perkataan-perkataan dengan gambar-gambar yang turis bagi. And so yang ni dia createkan beautiful. Contoh dia is more fun in Philippines, beautiful, ada fun, warm, water contohnya kan. So so campaign dekat tourism Philippines consider salah satu campaign apa tu, kita panggil social media on destination yang sangat apa tu, berjaya. Okay. So macam mana kita nak tangiblekan experience? So tadi kita tangiblekan in terms of brand. So bila kita sebut brand tersebut, and I love New York, Malaysia Tourist, asal kita boleh imagine destinasi itu offer apa kan. So the second thing adalah sekarang kita panggil virtual tourism kan. So virtual tourism, ada banyak experience on virtual tourism kan. So this is salah satu apa tu, virtual tourism yang apa kita panggil, yang dulu yang famous. So Burj Khalifa paling tinggi, bangunan paling tinggi di dunia lah setakat ni lah, setakat sekarang kan. So keluar dah PMB nombor 1, nombor 2 kan, Malaysia kan. Okay. So okay. So Burj Khalifa, saya pun tak nak pergi Dubai kan. So sekarang saya tengok semua online je kan. Apa ni? Internet. Sementara dia loading. Okay. So ni buka full view lah, senang kan you all nampak. Memang tak ada suara. This is view ataupun view 360 darjah daripada bangunan tertinggi di dunia. You boleh nampak Dubai. And so ni apa yang diorang tested lah 10 tahun lepas, virtual tourism consider benda baru. And so you boleh nampak Gulf ni, laut. Okay. So ni bangunan Burj Khalifa tu sendiri, and dalam Burj Khalifa. And so this is selalunya lah hotel, spa, sekarang diorang gunakan teknologi ni untuk bagi orang tourism tu. And so kalau kata you tak pernah pergi pun tak ada masalah kan. And so boleh zoom kan. Tapi saya paling suka this part lah. Boleh nampak kan paling tinggi dia punya atas dia tu, top of the Burj Khalifa kan. Okay. So you boleh nampak bawah kan, gayat kan. Pusing. Kan. Sebab tu kenapa travel blog sangat popular kan. Sebab this is the view yang travel blog capture selalunya most of the time. Okay. So yang tu untuk Burj Khalifa. And so satu lagi
ni museum, tourism banyak guna, sekarang banyak guna virtual reality ya. Tak semestinya kita pakai 4D punya spec or 3D punya spec or apa tu, augmented reality kan. Yang ni tak payah pegang kan, dia pusing sendiri 360. Ni museum Louvre dekat Paris kan. So mungkin kalau siapa yang pernah tengok movie Da Vinci Code ataupun movie pasal Paris, selalunya you akan tengok museum ni kan. Kenapa museum ni popular? Di mana terletaknya lukisan Mona Lisa. Okay. So bukan dekat dalam piramid tu, bawah dia kan. So diorang buat museum, so you turun and dia ada galeri di dalam tu kan. So even in fact masa saya cari material benda ni kan, semua arts collection dalam museum ni you boleh tengok secara virtual sekarang kan. So dulu tak boleh, dulu kena bayar kan, kena pergi awal-awal pagi queue nak semata-mata nak tengok Mona Lisa kan, kawan saya kan, dia semata-mata nak tengok Mona Lisa kan. So kita orang masuk kan, punyalah jauh kan, jalan dah lah hujung sekali bilik galeri dia kan. Okay. So this is 360 view. So view macam ni selalunya lah kita bagi tangible experience. So, walaupun you belum pergi Paris, you kata saya ingat nak pergi Paris tapi tak tahu nak pergi mana. Contoh, tak tahu nak pergi mana. So sekarang you boleh pergi je mana-mana negara, termasuk Malaysia sendiri, you boleh pergi je mana-mana negara and then experience macam mana view tempat tersebut. Okay. So then you boleh decide you nak pergi lokasi mana satu. Okay. So tu macam mana kita tangiblekan experience. So ni ada banyak saya share some of my favourite. Saya rindu naik bas double decker dekat London kan. So kalau you klik YouTube ni kan, so you boleh rasa macam you duduk dekat dalam bas tu. Lalulah London Bridge, dia bukan panggil London Bridge pun, Tower Bridge kan. Lalu Tower Bridge, you rasa dah dia lalu semua tempat dia berhenti kan, naik kan. And then volcano, Iceland baru je minggu lepas volcano dia meletus kan. So bila volcano dia meletus, kita panggil orang tak ada pemerhati, tapi diorang bagi live video, you boleh tengok mengalir ketak lava tu semua kan. So this is some of the live webcam, you boleh tengok sendiri. Okay. So macam mana kita nak tangible experience kan, gunakan tagline kan, evoke orang punya emotion. So Food Panda kan, saya suka iklan dia bukan apa, dia suka gunakan tagline kalau klik YouTube kan, order your favourite food kan. Pada saya memang bahaya kan, tengah lapar tiba-tiba tengok ayam McD, lepas tu keluar iklan Food Panda kan. So tapi because of tagline dia, orang senang ingat. Jadi dia bagi tangible experience tersebut. So kalau kata you lapar, you fikir Food Panda. Tu contohnya cara dia buat marketing. Okay. Dalam spa, paling common tangible experience, gambar before and after. And so saya share before and after ni eyelash bulu mata kan, nak menebalkan bulu mata treatment lah contohnya kan. So sebab tu kenapa dalam spa, dalam fitness, selalunya orang guna gambar before and after. Itu reason dia, nak bagi tangible experience. Dia tak tahu efektif ke tak produk tersebut ataupun servis tersebut. So you boleh tengok daripada segi gambar before and after. Okay. So daripada segi kenapa marketing famous, dia lari sikit word of mouth kan. So bila produk tersebut bagus, biasanya kita akan recommend kepada kawan kita. So kita panggil word of mouth kan. Bukan mouth of mouth mouth to mouth kan, selalunya student guna sebab bahasa Melayu translate dari mulut ke mulut kan. Tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil word of mouth, which is kata-kata yang keluar daripada mulut. And so warm marketing, WOM. Okay. So bila kita refer kawan kita, so again daripada spa dengan fitness, selalunya kita akan ada program untuk referral programs. Okay. So that bila produk tu bagus, kita refer kawan kita akan dapat discount. Okay, itu cara kita tangiblekan service. Okay. So this is what they said, research said about your generation.
And so you prefer real people, sebab tu saya tak terkejut kebanyakannya influencer, the youngest influencer yang saya pernah tengok, kanak-kanak, apa nama dia saya pun tak ingat, unboxing toys kan. Kaya lah budak tu, saya tak tahulah berapa income dia berjuta kan, dia anak orang kaya kot rasanya kan. Kerja dia memang unboxing toys je, tu kerja dia kan. Tapi budak-budak suka tengok content dia tu, the youngest one, saya pernah tengok influencer, influencer, orang yang bila dia buat benda tersebut, budak akan follow kan. Okay, so it's a normal children je kan. So tu influencer marketing ataupun kita panggil peer to peer marketing, P2P, and just introduce to you. And so tangible tak boleh trial run, kita tak boleh test run. Okay, bawa test drive kan. Tapi servis yang ada dekat tempat lain kita boleh test drive kan. Contohnya Netflix kan. Apa-apa je lah banyaknya benda yang kita subscribe. Dan kita boleh try dulu 30 hari, kita suka ke tak, kalau tak suka, then you boleh terminate servis tersebut. Kan? Tu bezanya lah produk kita dengan produk lain. Okay? So ni berita baru keluar semalam, nampak tak? Melaka, ada orang Melaka ke? Melaka, ni cara macam mana kita nak attract orang pergi lah. Tak siap pun lagi sebenarnya. Bunga sakura yang diorang nak tanam ke whatever ni kan. Tapi cara dia keluarkan berita, kalau kata you nak tengok sakura, tak boleh travel pergi Jepun. Contohnya ataupun Korea, ataupun Taiwan, you tak boleh pergi travel. You datang je Pulau Besar Melaka so that you can experience the same, the same flowers and season ni. Tu cara ni. Ni memang berita paling baru dah semalam kan. Keluar berita pasal ni. Okay, so that's how destination gunakan intangible. Nak tangible kan experience bagi orang pegang. Okay. So service characteristics kedua adalah kita tak boleh nak separatekan between customers dengan service provider. Kita tak boleh nak separatekan perkara tersebut. So saya punya interpretasi, you tak boleh post laju kan ataupun DHL kan ataupun JNT kan servis. Tak boleh kan. So contohnya kalau you nak potong rambut, you pergi JNT, saya nak potong rambut, nanti rambut you pendek kan. Tu example paling mudah. Okay, so kita tak boleh nak JNT kan experience kita. You tak boleh buat perkara tersebut. Okay, so kalau kata you tak suka, minta refund. Kan? So saya tak suka ni, orang tu potong rambut saya tak best kan. So apa kita panggil? Cancel order, is it? Refund kan? Refund ke seller. Kan? Itu contoh dia kan. So you tak boleh buat benda tu. Tu problem dia dalam hospitality and tourism services. Okay? Ni dia punya definasi kan. So macam mana pun bila kita cakap pasal servis, kita mesti akan connectkan customer dengan orang yang memberi servis tersebut. Kan. So kita tengok contoh. Ni you boleh baca sendiri tu boleh. Kan. So tapi bila kita bagi servis, problem dia adalah salah satulah inseparability, kita ada capacity. Contohnya lah kalau kedai tu hanya ada 2 tukang gunting rambut sahaja, 1 jam contohnya dia boleh potong, kalau rambut lelaki lagi lama kan, dia boleh potong contohnya lah 30 orang kan, kalau nak masuk sekolahan, kalau Dal Askar lah paling laju kan. So dia boleh potong katakan 30 orang sejam, seorang. So setiap jam ada 2 tukang gunting hanya boleh potong 60 orang rambut 60 orang sahaja setiap 1 hour. Okay, kalau perempuan contohnya 1 jam treatment apa semua bagai whatever kan, so hanya boleh ambil seorang saja ataupun 2 orang je. Tu capacity kan. So macam mana kita nak increasekan capacity kan. So this is apa yang bank buat lah. Dulu kan pakai teller kan. So teller boleh serve berapa orang je. So sebab tu kenapa dia machine-kan aktiviti tersebut kan. So bila pakai ATM machine, tak payah ada service staff dekat depan ni kan. Jadi dia boleh keluarkan duit. Dan kalau tak, you kena beratur dekat bank. Macam nak bayar yuran nak masuk UMK kan. Kata kan, kalau you kena beratur kat bank kan. Saya dulu kena beratur kan. Tunggu nombor panggil kadang sampai 3 jam, 4 jam. Kan. So tu problematic kan. So kalau kata ATM machine, queue je lah. Kan. Sampai dia sampai nak marah pun tak ada orang nak marah ATM machine. Kan. Tu inseparability. Kan. So dekat dalam industri kita,
Contohnya selalu kita pergi kedai orang tembak kan, temperature kan, kan. Tapi kalau dekat airport kan, ataupun macam hari tu saya pergi Genting, um, yalah, bila tempat tu lagi banyak duit kan, apa yang dia buat, dia akan invest on this kind of technology, so you tak payah berhenti, dia tak payah tembak you setiap orang kan. So, yelah, satu flight ada lebih kurang 200 passenger kan, takkan you nak tembak semua orang kan. Maksudnya ni lah check temperature kan, so dia gunakan ni body temperature scan kan. So kalau kena merah dia suruh you stop lah kan. So this is a normal temperature, so kita automation kan servis tersebut kan. So dekat airport banyak pakai sekarang apa tu, try to go towards technology sebab airport selalunya yang terima ramai orang. So this is dekat Incheon Airport dekat Korea, kat Korea Selatan kan. So apa tu, you boleh tanya you nak pergi mana kan. Dulu ada orang tunggu dekat depan tu, you nak tanya saya nak pergi check in dekat Asia punya counter dekat mana. Alah, aku tak kerti cakap bahasa Korea kan. So bila guna robot ni boleh cakap bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Inggeris kan, contohnya kan. So robot tu yang akan buat semua benda kan. So lebih efisien kan. So dulu you perlukan 5 orang translator, sekarang you hanya perlukan satu robot tu, contoh dia. And so that's how kita masih bagi servis kepada pelanggan kan, tapi kita cepatkan proses tersebut. Kan, tu inseparability offer. Okay. So macam mana hotel buat ataupun spa, contohnya macam mana you nak guna dalam bisnes, selalunya kita akan ambil survey kan. So bila kita tulis kat dalam survey tu, dia akan ingat you selalu buat apa kan. So ada satu spa saya pernah pergi dulu, dia tanya suka apa, katakan bau kan, bau you suka apa kan. Kali pertama je isi, and next time bila pergi dia tahu tau, saya suka bau lavender contohnya, and then saya suka guna warm water, and kadang-kadang dia offer kan you nak warm water ke cold water ke. Jadi dia akan ingat you punya preference. So siapa-siapa sahaja bagi facial tu ke ataupun massage tu ke, dia akan tahu preference you. Dia tak tanya dah nak apa tu, nak oil apa, kita ada 4 selection contohnya. Dia akan sentiasa ingat apa yang saya prefer kan. So samalah, sebab tu kenapa kedai mamak popular dekat Malaysia kan, macam biasa kan, biasa kan. Pergi kedai mamak je you boleh order macam tu, tempat lain tak ada. Itu pun kalau kedai yang you pergi hari-hari kan. So samalah, kedai Melayu pun ada actually a good service. Kalau kata yang selalu tempat you pergi, dia tahu you suka minum apa, teh, panas contohnya kan. So ni antara apa tu preference customer yang customer suka. Okay, so bila kita ingat, kita simpan apa yang customer kita suka, kita panggil customer relationship management kan. So kita suka experience tersebut, tu kita panggil CRM. So that every kedai you pergi, every hotel ataupun spa you pergi, every time dia akan ingat apa yang you prefer. Yeah. So this is another inseparability yang very famous dalam bidang wellness and apa tu, perubatan lah sekarang kita panggil telehealth. Anywhere Doctor, mungkin awak pernah dengar. Dekat it's a Singapore punya company. Student kita ada pergi practical tahun lepas. Sebab pasal COVID-19 orang nak avoid pergi hospital, tapi orang yang biasa masih sakit, contohnya sakit jantung, darah tinggi, katakanlah you masih ada penyakit yang biasa, tapi you tak boleh nak pergi hospital kerap sangat, tapi you nak jumpa doktor you, nak jumpa doktor. So apa teknologi yang dibangunkan, especially sekarang sangat popular, sebenarnya teknologi ni dah lama tapi sangat popular sekarang because of COVID-19. So you boleh jumpa doktor you secara virtual and dia akan access. Kalau kata dia rasa condition you serious, baru you datang hospital jumpa dia face to face. Kan? So banyak negara guna teknologi ni sekarang. Malaysia antara negara yang popular guna telehealth. Tapi dengan syarat kena ada internet lah. Tu problematik dia. So kebanyakannya orang yang sakit ni orang tua. So dia susah nak bertele, macam ni lah, nak online, jumpa doktor online. Dia susah nak jumpa doktor online. Okay? Sebab doktor sendiri pun dah biasa jumpa pesakit, puan sakit apa hari ni? Kan? Kenapa datang hari ni kan? Soalan pertama doktor selalu ditanya kan, kenapa datang hari ni kan? Tu soalan dia kan. Okay? So bila doktor tu sendiri dah terbiasa jumpa pesakit secara fizikal, sebab dia ditrain sebegitu, so
this is a challenge lah dalam apa tu bidang telehealth. Tapi ni antara yang popular punya bidang sekarang yang orang gunakan. Dan saya tak terkejut akan lebih besar lah telehealth ni kan. Okay. So, the third characteristic kita panggil variable perbezaan. Okay. So, apa tu perbezaan yang berlainan. Okay, daripada satu servis ke servis yang lain. Okay. So, kita panggil people problem kan. This is memang people problem lah. So, sebab servis tu being delivered. Contohnya gunting rambut, hari ni orang lain gunting. Esok orang lain gunting rambut you. Bulan depan katakan you pergi kan. Orang lain potong rambut kan. So, kalau kata you nak hairdresser yang sama ataupun barber yang sama potong rambut, awak kena booking. Kan? So, dalam servis, lagi orang tu popular, lagi lama lah you tunggu. Kan? Tu problem variability dalam servis. So, you kena tunggu, you kena queue, tunggu turn you kan. Ataupun kalau you nak cepat, nak potong juga rambut hari ni. Saya ada kawan yang potong rambut setiap hari Jumaat kan, lelaki kan. So, dia mesti kena potong hari Jumaat. Dia tak kisah pun siapa yang potong rambut dia, janji hari Jumaat kan. Tapi macam perempuan kan, spesifik tak boleh lah orang tu cemput kuat sangat lah. Orang tu tarik rambut nak gunting tu kuat sangat lah kan. So tak boleh dia tunggu. So dia rela tunggu. Tak kisahlah 3 jam ke 4 jam ke, datang lagi 4 hari ke kan. So itu problem dalam industri kita lah. Industri yang provide service. Saya bagi contoh paling mudah tu lah. Potong rambut tu contoh paling mudah kan. Okay. So ni nama lain bagi variability. Kita panggil heterogeneity. Okay. So, setiap servis yang diberi akan berbeza-beza ikut hari, ikut masa, ikut orang sebenarnya. So, hari ni orang tu good mood, mungkin hari ni happy sikit kan, dia cakap kan. Esok orang tu bad mood kan, dia marah kan. Padahal hari tu dia friendly je kan. Tu contoh dia lah. So, sebab ialah manusia penat kan. So, kalau kata pergi pukul 8 pagi mungkin dia ceria. Katakan you nak pergi potong rambut pukul 4 petang, dia macam letih hari ni aku dah potong dah dekat berapa 30 orang katakan kan. So dia dah letih kan. So tu problematik dalam bidang kita lah kan. So macam mana industri selesaikan some of the variability problems kan. Macam tadi dia provide robot, tadi tu contoh kan. So this is another technology guna dalam airport, you boleh check in sendiri kan. Kalau siapa yang pernah guna KLIA 2 punya servis atau KLIA punya servis, pasport nak keluar daripada Malaysia, you boleh pilih you nak jumpa pegawai immigration tu ke, ataupun you boleh masuk auto gate, you letak je pasport you, detect, bagi letak thumbprint whatever, keluar. Saya selalu pilih auto gate. Satu nak cepat, dua malah nak layan. Kadang-kadang immigration yang okey. Dapat immigration yang hari ni dia bad mood kan, banyak pula soalan dia tanya. So tu masalah dalam immigration kan. Okay. So dalam bidang kita memang macam tu kan. So macam saya kan, macam ni kan, you tengok online macam ni kan. Dan mungkin you jumpa physical lain kan. So macam mana kita kurangkan kesalahan, kita kurangkan mood kan. Good day or bad day tadi adalah daripada aspek machine. Ni contoh. Okay. So uniform kan, bila orang fikir pasal servis tersebut being delivered by siapa, kita provide uniform. So that bila kita fikir company, katakan ni KLIA kan. So kita fikir bagus diorang tu, kemas, handsome, cantik pakai baju kan. Taklah selekeh kan. Sebab tu kenapa uniform AirAsia, walaupun pada saya seksi kan, tapi uniform AirAsia antara uniform yang consider professional dekat Malaysia. And kalau saya tak, yalah kita tak pakai kan. Tapi as a brand, AirAsia punya brand tu consider a very memorable punya brand. And bila orang sebut je uniform merah professional, biasanya orang akan sebut AirAsia. And tu biasanya kan. Okay. Ni contoh tadi katakan Philippines kan tadi kan.
Macam mana diorang buat? So, dia gunakan content daripada user untuk create marketing dia sendiri. Okay? So, macam ni. Ni gambar tadi saya share satu je, beautiful kan? So, ni perkataan lain. And so, memang tourism Philippines gunakan teknologi ni. And so, McDonald's dikenali sebagai a very systematic punya proses untuk deliver service. Even dia guarantee atas Big Mac dia kan. Ni lah roti dia kan. Saya pun tak tahu rupanya dia kira berapa biji bidan atas tu. Kalau you ada masa you kira lah. Dia kata atas satu bun dia ada 198 bidan atas roti tu. Big Mac, apalagi roti yang pakai bijan kan. Okay, that's how specific cara apa kita panggil McDonald's bekerja. Samalah macam masa tahun lepas ada yang buat dalgona ke tahun lepas. Saya rasa mesti ramai kot kan. Sebab saya pun buat kan. So dalgona contohnya kan. So you kena pakai measurement betul. Temperature dengan kena kacau berapa kali. Dia ada kan. Kalau kata you pakai manual lah. Saya pakai whip ni lah. Kita orang pakai mixer kan. And so kalau kata you kacau 200 kali kan. Tak silap kan. 200 kali baru dapat foam dalgona tu. Tu contoh dia. And that's how specific nak dapatkan lapisan atas caramel dalgona tu. That's how specific it is. Okay. So, mana McDonald belajar dia punya cara dia kan. So, bila kita pergi McDonald punya layout lah. Yang digunakan satu dunia. Bukan kat Malaysia je. Dan semua McDonald yang pergi layout dia sama. Ambil order. Dekat bawah ni. Ambil order. So, dia akan hantar ke ordering ni kat sini kan. So, dia ada time dia pukul berapa. So, masa dia orang nak develop sistem ni, 20 tahun tak sampai pun. Saya rasa 15 tahun lepas kot. Masa dia nak develop sistem ni, dia pergi dekat Camp Askar, kantin di Camp Askar. Sebab Askar dia kena makan waktu yang sama, semua orang keluar training lah. Macam you pergi orientasi lah kan. Semua orang makan waktu yang sama kan. So kalau you lambat, makanan tu tak dapat. Tu contoh dia kan. Tapi orang ramai serbu. And so bila diorang nak develop sistem ni, McDonald pergi belajar dengan kantin Askar, macam mana diorang create sistem dapur. And so daripada sistem dapur di Camp Askar, dibawa kepada McDonald's dan dia buat. Sebab satunya dia nak kurangkan cost. So dulu dia buat burger, buat siap-siap, wrap. Tapi sebab dia punya standard procedure, katakanlah ada orang beli burger tersebut dalam masa 30 minit, dia kena buang burger tu. Dan dia rugi. Sebab setiap burger tu yang dia buang tu adalah duit kan. So dia nak kurangkan masalah tersebut, itu yang kenapa dia develop sistem ni. So dalam bisnes, sebab kalau tak customer kena tunggu kan. So dalam bisnes itu apa yang dia buat. So sekarang McDonald, kalau you perasan you pergi McDonald's, you diri depan staff dia, ambil order, dekat belakang dia akan ada screen. Satu screen untuk customer nampak, staff dia yang dekat depan nampak. Satu lagi screen direct ke dapur. So masa dia dapat order you, katakanlah you order Big Mac, waktu tu baru dia akan wrap bun apa semua, wrap, tolak. So dah siap order within 3 minit sebab dia punya calculation time dalam 3 minit setengah je. Okay? So baru dia akan tolak ke depan. So you dapat burger yang memang tailor kepada you. Contohnya you tak nak bawang, tak nak sayur, tak nak macam-macam tak nak lah kan. So dia akan spesifik kepada customer tersebut. So itu apa yang servis dalam McDonald's buat. So this is another good example. Siapa punya gambar last week kan. Chicken rice shop antara local brand yang consider berjaya. You pergi mana-mana pun you dapat nasi yang rasa sama je. Sama lah macam secret recipe. Kek dia sama. Dia memang dia punya kebanggaan dia kek lah. Secret recipe kan. So itu yang sebab problem apa yang secret recipe solve kan dulu adalah bila setiap kali pergi bakery you akan dapat kek berlainan. Pergi bakery ni walaupun you order chocolate cake, you rasa chocolate cake tempat ni dengan tempat dengan bakery Muhibah dengan bakery apa benda kata family bakery rasa lain-lain. Tapi secret recipe solvekan problem tersebut. So that kalau you pergi you nak chocolate cake, you makanlah secret recipe dekat
negeri mana pun, dekat Kelantan punya ke ataupun dekat Johor ke, kan sama je kek dia. Kan tu secret recipe janji kan. Sama lah macam chicken rice shop. Nasi ayam dia sama je rasa. And so this is an example, a good example of franchise Malaysia yang berjaya. Okay. So apa tu, kenapa saya bagi ni ya? Oh ni, sebab Cool Block kan. Saya pernah tengok yang ni, Cool Block kan. Diorang pakai measurement cup so that dia akan measure sama je rasa air. And so you pergi Cool Block, selalunya franchise memang common lah gunakan standard recipe. Okay, supaya kita nak kurangkan rasa sedap tu. Nak kurangkan rasa tak sedap minuman tersebut. And so this is measurement cup yang guna. So saya cari Cool Block-nya tak ada, tapi saya share gambar bartender. Sebab dia guna teknologi, maksudnya equipment daripada bartending. Okay, so bila dia nak measure berapa banyak gula dia nak letak dalam orang punya smoothie ke ataupun ice blended ke, dia akan guna measuring cup. Nanti you kalau next time you pergi Cool Block, contohnya you boleh tengok. Dia dah kira dah berapa pump nak tekan, sama lah macam Starbucks kan. Gambar belah kiri tu Starbucks. Tu adalah scoop ais dia. So ais cawan kecil, cawan besar, cawan sederhana, cawan besar. Tu scoop ais kan. So Starbucks antara brand yang guna standard recipe. So you pergi mana-mana Starbucks sama je rasa. Tu dia punya janji. Okay. So that katakanlah awak baru masuk kerja hari ni pun, awak kerja dekat Starbucks kan. So awak tahu awak macam mana nak buat air tu. Contohnya tahu macam mana nak buat ice blended. Chocolate ice blended. Okay. So dia dah ada resepi dia. Okay. So tapi problem dia bila kita kata inseparability ni, kita cakap, variability kan. So bila kita cakap pasal variability, kita perlu personalize kan. Sebab kita customer kan, kita perlu personal service. So banyak company create a team. Sebab tu daripada satu spa ke spa yang lain, rasa lain dia punya tema. Hotel punya tema berlainan. This is Legoland kan. So tema hotel tema ataupun taman tema spa contohnya gunakan personal touch. Okay. So this is experience ni quite baru jugalah sebenarnya tahun ni kan. Nanti boleh tengok kan. Okay, saya bagi link tadi. Kenapa saya share? Sebab saya dah tahu kenapa awak tak boleh dengar suara video tu. Saya dah dapat figure out kan. Sebab bila saya bagi kuliah, saya kena buka mic. Tapi dia tak boleh dengar saya punya sistem audio laptop. Kan? So, saya test hari tu macam tu. So, saya bagi link siap-siap so that awak boleh tengok. So, this is macam mana dekat Tokyo. Sauna. So, tu air yang colour yang you tengok tu adalah sebenarnya air macam air hujan. Droplet turun. Okay, so daripada hari hujan, daripada air tu, air hujan pula, daripada air tu, dia buat dekat sauna kan, benda ni sebenarnya. So, air tu akan berubah temperature. Ada air sejuk, ada air panas, ada air swamp, katakan kan, sebab sauna kan. So, air tu akan turun kan. And then, macam mandi, macam, sama lah macam water fountain bila kita mandi kan. Tapi this is dia gunakan, sebagai seni. So ada dua produk dia cover kat situ. Satu produk spa, second adalah arts which is part of tourism punya products. Okay. So exhibition dia, pameran dia sampai bulan 8 kan. Kita tak boleh pergi pun sampai bulan 8 kan. Okay. Tapi this is how macam tadi virtual reality lah senang cerita. Tadi virtual reality kita nampak kan, kita experience pegangan. Dan ni you boleh pergi sendiri. Itu dipanggil immersive arts. So you boleh pergi experience sendiri air tu. Kan? Air yang turun tu. Sauna tu lah you boleh. This is sauna sebenarnya kan. You boleh experience sendiri sauna tu. Okay. Daripada segi artsnya kan. So kalau you tengok dalam video yang saya bagi tu, dia ada lampu LED lah, whatever semua kan. So this is still photo dia lah. Okay. So immersive arts, virtual reality, banyak service industry gunakan. Ya. So, saya bagi contoh kan to you all. And the last characteristics and perishable and perish. And so perish tu maksudnya hilang kan. And so poof
Kan? So perishability, kan? So kita tak boleh simpan. Tu problem dia dalam industri kita. Semua benda kita tak boleh simpan. Okay? So kalau tadi saya bagi contoh panggung wayang, contoh salah satu yang kita tak boleh simpan. And kalau habislah. Kan? So dalam produk yang kita boleh buat, pegang, kita selesaikan dengan masalah pre-order kan, selalunya kan, macam ni lah baju raya lah, senang cerita, tudung raya, baju Melayu raya kan, kuih raya pun you pre-order, betul tak? So tu contoh paling senang lah, pre-order kuih. Okay, so awak katakan awak, kita penjual kuih kan, kita tak tahu nak beli berapa banyak tepung, berapa banyak butter, berapa banyak coklat, sprinkle, tak tahu berapa banyak nak beli. So apa yang kita buat, kita ambil pre-order. So berapa ramai orang nak beli kuih tart kan, berapa ramai orang nak beli chocolate chip cookies, berapa ramai, sebab yalah yang nak buat cookies tu awak seorang je. Katakan kat rumah kan, awak buat kecil-kecilan, awak seorang je boleh buat, satu hari berapa banyak je awak nak buat cookies. Dan family saya yang buat cookies, mak saya seorang je. Okay. So katakan satu hari you boleh buat 5 bekas je. Kan? So kalau awak ambil pre-order, awak tahu awak boleh sempat tak siap sebelum raya. Okay. So katakan satu hari boleh buat muka sebab ialah oven pun oven kecil je kat rumah. Tu contohnya kan. Sebab tu kenapa bakery boleh buat beratus-ratus. Contohnya mak masak lah, senang cerita kan. Dia boleh buat beratus-ratus kek sehari sebab dia ada ramai orang boleh buat oven besar. Oven dia adalah commercial punya oven. Okay. Tapi kita kat rumah, oven kat rumah pernah tengok kalau siapa rumah ada oven kan. Okay, oven kat rumah boleh masuk satu tu je. Satu tray tu je. Tray tu lah yang masuk, yang tu lah keluar. Yang tu lah masuk, yang tu lah keluar. Keluar yang ni, orang ambil pula yang lain masuk. Kan? So, buat tu kenapa banyak service gunakan pre-order. So that you tahu supply dengan demand, you belajar ekonomi kan. So, satu hari awak boleh buat 5 bekas. Katakanlah kalau kata awak nak untung RM200, awak boleh buat, awak perlu buat berapa bekas? Berapa banyak bekas? Kuih tart, chocolate chip. Sebab tu kadang-kadang untuk peniaga kecil-kecilan, selalunya dia tak akan buat banyak produk. Dia akan buat satu jenis je produk. So, tu contoh macam minggu lepas apa bagi? Suriko. Kan? Suriko dia buat apa? Chocolate cake je kan? Tu je produk yang dia ada. Sebab ni, dia nak menjawab demand dengan supply. Dia punya speciality chocolate cake. Okay? Dan dia tahu berapa chocolate cake dia boleh buat sehari. Jadi dia perlu beli barang untuk buat chocolate cake je. Tepung, gula, and katakan frosting coklat tu. And lepas tu dia guna, kalau you tengok pen, dia guna sama je saiz. Okay? Itu cara kita standardkan kita punya problem dalam permintaan. Okay? So that is standard lah. So semualah bakery guna benda yang sama. Ni benda yang boleh pegangan. So bila sekarang, ni contoh saya bagi salon rambut kan. So bila sekarang berlakunya COVID-19, kita tak boleh bersesak-sesak dah ada dekat kedai. Okay, so bila kita tak boleh bersesak-sesak dekat kedai, kita kena reserve tempat. Nak pergi potong rambut ke, nak pergi butik beli baju favourite you ke contohnya kan, you kena reserve tempat baru you boleh pergi kedai tu. And so bila berlakunya COVID-19, sekarang masa PKP, semua negara reservation sangat penting kan, dan kapasiti harian kedai akan jadi mendata lepas ni. Okay, so satu kedai ataupun hotel ataupun spa katakan kan, satu hari you boleh hanya ambil 20 customer saja satu hari, contoh. So dia akan jadi mendata kan. So apa yang company buat, dia jual produk yang lain. So kalau you tengok lepas ni, dan you pun nak pergi kerja kan nanti kan. So this is apa problem yang akan berlaku dekat dalam industri. Okay. So ni contoh app untuk macam mana nak reserve restoran. Okay. So tadi ada yang cakap kan, Miss ada hari yang murah betul? Kan? So selalunya lah banyak kedai, restoran, panggung wayang memang target student sebab student ada masa. Kan? So dia target student dan dia hanya bagi diskaun hari bekerja sahaja, awal pagi sahaja. Selalunya sebelum pukul 3. Tu biasanya. So sama betul kan. So Najwa kata kan. So panggung wayang pun bagi sama. Example Kenny Rogers, saya rasa ada banyak lagi kedai lain.
Ni yang saya jumpa kan, antaranya kan. Sebab student memang sebelum pukul 3 memang dia free selalunya kan. Dulu masa saya student pun sama. Kenapa sebelum pukul 3? Sebab nanti pukul 4 ke atas orang dah balik kerja, orang kerja pula crowd akan datang. Masa tu harga kembali kepada harga normal. You dah tak dapat dah diskaun, gunalah kad apa diskaun pun you tak akan dapat. Okay, so this is macam mana waktu slow business, macam tadilah panggung wayang you nak penuhkan panggung wayang, kalau restoran kita nak penuhkan restoran contohnya, macam mana dia gunakan apa tu benda tersebut. Okay, so kalau kata travel, beli tiket bas, katakan kan, awak beli tiket bas hari Ahad, Isnin, Kelantan kerja rehat silap. Kan? So betul lah, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu murah. Tapi kalau kata you beli tiket bas hari Khamis ataupun you beli tiket bas hari Sabtu, mahal. Tu contoh. Okay. So selalunya diskaun jarang berlaku weekend. Biasanya diskaun selalunya berlaku hari biasa. Sama lah macam Shopee kan. Dia buat diskaun semuanya waktu pukul 12 tengah malam. Yang bagus-bagus you kena tunggu pukul 12 tengah malam. Ngantuk tu baru you boleh membeli. Okay. And so contoh macam mana kita nak matchkan demand and supply, saya rasa you paling familiar kalau you pernah tengok Trivago punya iklan. And so Trivago kata dia boleh carikan harga paling murah untuk awak. Hari apa yang awak nak pergi travel, berapa bilik awak perlukan, kat mana. Okay, so this is example paling mudah lah saya bagi kan, Trivago. Okay, so dia bagi price comparison daripada beberapa website, hari yang awak nak pergi travel tu dan bilik mana yang awak perlukan. So this is untuk menjawab harga, permintaan terhadap harga. Ni AirAsia. So AirAsia gunakan strategi yang ni untuk penuhkan flight dia. So kalau awak tengok hari Jumaat, so kalau hari Jumaat memang tiket mahal sebab negeri-negeri lain dekat Malaysia hari Jumaat contohnya orang nak balik kampung. Tiket raya lebih mahal lah berbanding harga-harga waktu bukan hari raya. Tak kisahlah raya apa pun. Orang Malaysia hari-hari raya. Raya Deepavali pun raya orang Melayu raya juga kan. So kalau balik hari raya tiket mahal. Kalau hari tak raya bayar RM49. Kalau hari raya contohnya you kena bayar RM200. Seat yang sama, flight yang sama, experience yang sama. Tu cara industri kita bekerja. Okay. So macam mana flight nak kurangkan kalau flight tak penuh. So kita buat code sharing. So kita share. So saya rasa bas pun sebenarnya pakai benda yang sama sebab dulu masa saya naik bas pun selagi bas tu tak penuh dia tak nak jalan. Tu contohnya lah. Dia nak maksimumkan kapasiti. Ataupun kak boleh tak turun ni atau kak naik bas sana. Pernah tak kena macam tu? Adik-adik turun ni adik naik bas sana. Siapa yang pernah duduk sekolah asrama saya rasa you pernah rasa lah. Saya kan dulu naik sekolah asrama naik bas lompat-lompat juga. So this is macam mana dia maksimumkan kapasiti. Okay. So saya bagi contoh video you boleh tengok macam mana teknologi yang ada sekarang nak menjimatkan masa orang, you boleh guna Google Assistant untuk buat reservation. Tapi macam saya selalunya saya suka call ataupun guna app. Tu biasanya lah saya masih traditionalist kat situ. Okay. So macam mana kita nak kurangkan variability, kita bagi training dekat staff kita. So ni ada 3 steps. Kita bagi training dekat staff. So McDonald's dia ada hamburger, dia panggil hamburger university. Actually dia punya tempat training dah untuk staff dia. Okay. So dekat mana dia dia bagi training. So tapi dia namakan hamburger university. Sama lah macam university book. Cuma dia punya degree dia punya sijil dia tak adalah terpakai seluruh dunia. Dia punya sijil dia terpakai kepada McDonald's seluruh dunia. Untuk staff dia pergi mana-mana McDonald's dia boleh pakai. Tapi tak adalah boleh pergi kerja, contohnya lah nak kerja dalam bidang lain ke, katakan tak. Dalam bidang, kalau kata you nak masuk bidang kewangan ke, tak adalah. Tapi kalau dalam bidang yang setara, contohnya, yang melibatkan servis, you boleh guna. Okay. Training, kan. Sebab tu kenapa pentingnya ada orientasi, kan. Contohnya, kan, saya pun tak suka orientasi sebenarnya, kan. Tapi selalunya tempat ada orientasi kan. Saya duduk dekat UMK, lepas 2 tahun saya boleh hafal lagu UMK. Sebab
fakulti terlalu banyak event, hari-hari ada program, hari-hari nyanyi lagu UMK. So sampai tak sampai 2 tahun saya rasa saya boleh hafal lagu UMK kan. Okay. Kita bagi rating kan, kepada customer, customer bagi rating kepada business, dan daripada situ business kena monitor rating ni. Okay. So rating can be anything, boleh jadi pasal destinasi, boleh jadi pasal tour guide, quality produk, quality harga, quality service contohnya kan. So business ambil masa lah untuk go through all these comments kan, dan macam mana dia nak attend comments tu. So bila kita suka sesuatu produk, kita akan keep repeating. Itu apa yang hari ni lah yang gist dia lah, apa yang kita nak discuss kan hari ni kan. Okay. So yang ni saya tak apa, yang ni kita cover next week lah. Okay. So internal marketing saya cover next week kan. Tak naklah stretch sampai pukul 10 kan. Right. So yang ni saya cover minggu depan, don't worry. Okay. So just kita go through. So kalau kata a good customer service and bermula daripada employee and so yang ni yang kita akan buat minggu depan, kita cover pasal internal marketing employee sebahagian daripada products. Okay. So macam hari ni lah contohnya kan, saya produk UMK kan, so you pun produk UMK, tapi saya parts of organisasi kan. Okay. So sama macam awak, deliver kepada awak customers. Okay. So yang ni kita cover next week. Okay, tak apa. Yang ni saya rasa penting juga tekankan untuk awak. Okay. So untuk tutorial minggu depan kan. So tutorial minggu depan, apa yang you nak buat kan. So yang siapa yang tak jawab lagi tutorial minggu ni, so make sure you jawab tutorial minggu ni. Okay, assignment guideline saya masih tunggu lagi sebenarnya assignment guideline kan. So bukan kata saya tak nak bagi dekat student, saya bagi dulu the first one, yang paling yang apa yang you perlu buat mingguan, ada markah untuk mingguan. Okay, so ada lagi assignment lain, saya tengah tunggu. Saya Miss Mazni mak dia tak sihat kan. Okay, so untuk minggu depan, okay, so tutorial the right words at the right time. Okay, so you boleh jawab mula hari ni sampai minggu depan. Okay, so make sure jawab kan. So kata kan, so apa yang you perlu buat, so you pergi dekat video ni kan, ni saya bagi link dekat situ, you pergi dekat video tu, you tengok video tu. So dalam video ni dia ajar macam mana kita nak respon komen negatif, komen positif. Dia ada 4 steps. Okay, komen negatif ada 4 langkah, macam mana nak jawab komen positif ada 4 langkah. Okay, so lepas you dah tengok video ni, you pergi TripAdvisor kan. So saya bagi link TripAdvisor. So TripAdvisor adalah third party punya website yang kumpulkan produk-produk hospitality, produk tourism ataupun lain-lain entertainment produk, termasuk spa, gym contohnya kan. So dia ada dekat dalam tu. Okay, so lepas and then you go through and pilihlah mana-mana satu kan produk kan, and then you tengok, you baca komen and komen kat situ. Okay, so lepas you dah baca komen, you pilih satu komen, tak kisahlah komen tu boleh komen negatif boleh, komen positif boleh kan. Dan ada orang reply, orang daripada hotel tu, katakanlah daripada contohlah Chicken Rice Shop katakan kan. So ada orang daripada Chicken Rice Shop tu reply komen tu, so screenshot yang tu. Okay, and then you tengok adakah reply tu menjawab step yang dalam video tadi, you tengok kat situ. Okay, so ada 4 step, so dia jawab tak? Manager tu jawab tak? Step pertama katakan terima kasih kepada pelanggan kerana terima kasih kerana memberi respon terhadap servis kami. Tu contoh. Dia ada step dia kan. Okay. So bagus ke tak kan dia bagi komen tu. Okay. So kalau kata you setuju cara dia bagi komen, you tulis kat situ kenapa you setuju. And sama je macam Hazirah buat kan. Sama boleh buat macam Hazirah buat, terus je screenshot, post je dekat dalam
apa tu panggil e-campus, ataupun you boleh buat macam selalunya you orang ramai suka pakai Word document kan, screenshot buat dekat dalam tu kan. So and then bagi komen. So dia ikut tak step by step yang dalam video tu recommend ada 4 steps. Okay, video tu recommend ada 4 step untuk positif, negatif. Kan? Tak payah pilih dua-dua, you pilih satu je komen. Kan? So that saya nak you familiar lah dalam industri kita. Ni website saya introduce untuk awak, ni website yang selalunya orang bagi review pasal industri dan macam mana orang cari produk. Kan apa tu website TripAdvisor, Booking.com, Trivago ni semua masih top website yang orang guna cari produk tourism and hospitality. Kan so saya nak you familiar kan apa tu produk, sebab at one point you pun akan jadi orang yang mereply komen tersebut kan, macam saya dulu lah, so you akan jadi orang yang mereply tu kan. So saya nak you familiar dulu macam mana diorang reply kan, so that lama-lama nanti you tahulah macam mana nak reply. And a good way to handle review, especially review negatif kan. Okay, so kalau kata tak faham ke apa ke, PM je nanti kan, bagi tahu je kan. So ni tugasan kan. Okay, so setakat tu untuk hari ni. Okay, any questions ke apa ke boleh je apa tu tanya kan.